بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, pada hari ini dapat lagi kita hadir untuk sama teruskan kuliah tafsir kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan masuk kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Qadr. Betul tengok pada muka surat 1415 tu. Astagfirullahaladzim. Okay, baik, kita teruskan kepada surah yang seterusnya, iaitu surah Al-Qadr. InsyaAllah kita baca sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kita dapat ambil sedikit bacaan berkat Quran. Dan insyaAllah kita teruskan pada surah Al-Qadr, yang mana surah ini diturunkan di Mekah, yang mana ada lebih kurang 5 ayat sahaja, tak banyak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan, yakni Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadr. Jadi ayat pertama nak terang kepada kita bahawasanya Al-Quran diturun pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini maksud Lailatul Qadr ini. Yang maksud Lailatul Qadr ini itu malam yang besar. Maksud Lailatul Qadar ni ialah malam yang besar, malam yang mulia, malam yang istimewa, malam yang special, malam yang mana Tuhan jadikan keberkatan kepada manusia. Maksudnya ayat pertama ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu dekat kita, Allah pilih malam tu untuk turun Al-Quran yang istimewa, iaitu dikenali malam Lailatul Qadr. Kita tak lama dah nak puasa ni, sesuailah dengan surah yang kita baca pada pagi ni, insyaAllah. Dan ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia kebenaran malam Lailatul Qadar itu. Kebesaran. Tu. Maksudnya apa jalan engkau dapat mengetahui apa dia kebesaran malam Lailatul Qadar itu. Allah tanya kita. Yang ni Allah tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agak-agak ada tak siapa-siapa boleh cerita dekat kita semua, apakah kebaikan malam Lailatul Qadar ni? Tuhan tanya. Jawapannya sudah pasti dan terang bahawasanya manusia ni tak tahulah apa kelebihan yang ada pada malam Lailatul Qadar. Ni
nak terang kepada kita bahawasanya Lailatul Qadar ni adalah satu malam yang cukup istimewa. Nah, tu. Jadi manusia tak tahulah nak beritahu istimewa tu macam mana, tapi maka Allah Ta'ala nak beritahu kepada semua orang, nak bagi knowledge, satu pengetahuan bahawasanya yang tahu keistimewaan Lailatul Qadar ni hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, hanya Allah Ta'ala sahaja tahu tentang rahsia Lailatul Qadar. Maka Allah Ta'ala pun kemukakanlah ayat yang kedua ni dalam bentuk tanya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, agak-agak kamulah siapa yang boleh cerita dekat kamu semua ni tentang Lailatul Qadar. Sebenarnya pertanyaan ini sepatutnya daripada manusia, tapi ini daripada Allah Ta'ala. Bukannya Allah tanya nak suruh kita ni jawab apa semua, tidak, tapi Allah tanya nak suruh beritahu. Orang panggil satu tarikan. Satu tarikan kita soal untuk menarik perhatian, maka Allah pun jelas balik. Jadi ayat ketiga Allah Ta'ala kata, Allah jelaskan apa itu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itu malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan. Nah, Allah dah. Kalau dapat Lailatul Qadar ni Allah dah. Lebih pada umur kita. Umur kita mungkin hidup dalam 60-70 tahun je. Tapi kalau dapat satu malam tu 83 tahun 4 bulan ibadah, tak boleh nak bayangkan dah. Begitu hebat sekali Allah Ta'ala anugerah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Allah kata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, maksudnya yang dikata Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang kata satu malam tu lebih baik daripada 1000 bulan di sisi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba kalau kita tengok dalam tafsir-tafsir, contoh dalam tafsir Ibn Katsir ada bawa banyak cerita yang mana pada zaman Bani Israel dulu ada satu orang ni yang mana satu orang ni pemuda, dia satu orang laki-laki yang mana selama ni 1000 bulan dia buat ibadat, selama 1000 bulan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siang dia pergi berjihad, pada malamnya dia semayang kepada Allah Ta'ala 1000 bulan. Jadi Nabi cerita tentang pemuda Bani Israel ini, ibadat setara mana pun, ibadat sehebat 1000 bulan sekali mana pun, siang dan malam, siang berjihad, malam ibadat dan sebagainya. Nabi cerita benda ni, Allah Ta'ala pun buat turun ayat ni nak beritahu walaupun ibadat kita 1000 bulan, maka tak boleh challenge lagi dengan kelebihan pada malam Lailatul Qadar. Ni lebih daripada orang buat amalan 1000 bulan lagi. Tu sebab tu Allah Ta'ala buat turun ayat ni. Maksudnya dahsyatnya yang dikatakan malam Lailatul Qadar ni, maksudnya janji yang besar Allah Ta'ala tunaikan kepada hamba-hamba yang beribadah kepada malam tersebut. Maka kejarlah Lailatul Qadar ni. Maka Allah Ta'ala kata pada ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu waruh, tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara yakni ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Maksudnya apa dia? Pada malam tu turunlah segala para malaikat dan juga turun malaikat Jibril AS. Malam tu turun dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan melakukan segala pekerjaan. Maksudnya malam tu Allah Ta'ala suruh malaikat turun, Jibril pun turun sekali, yang mana yang dikatakan Lailatul Qadar. Ayat kelima, salamun hiya hatta matla'il fajr, sejahteralah malamnya berkat itu hingga terbit fajar. Maksudnya apa dia? Maka selamat sejahteralah malam itu sehingga terbit fajar. Malam tu malam yang dijanjikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, kalau kita tengok daripada hadis-hadis yang lain, daripada sumber-sumber yang sahih mengatakan Quran ini diturunkan daripada Lauh Mahfuz sampai ke suatu tempat yang bernama Baitul Izzah, yang mana terletak di langit dunia. Maka Quran itu turun 30 juzuk sekaligus, beransur-ansur kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun Al-Quran diturunkan. Bersama 3 likur, yakni pada hari Isnin 27 hari bulan Ramadan dalam masa 23 tahun. Ketika itu usia Nabi mula-mula Quran diturunkan pada usia 40 tahun. Jadi
Bila dah turun Quran selama 23 tahun berasal-asal kepada Nabi SAW, maka bila cukup 23 tahun, maka komplitlah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Quran diturun daripada Lauh Mahfuz sampai ke langit dunia, Baitul Izzah dan sebagainya, kemudian turun kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Cumanya berlaku khilaf ulama, ayat apakah yang mula-mula diturunkan dalam Quran. Yang ni berlaku khilaf ulama. Ayat Quran apakah yang awal-awal diturunkan? Ada satu pandangan mengatakan bahawasanya surah Al-Alaq, seperti mana yang kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketika Nabi berada di Wahira, itulah surah pertama yang Allah Taala buat turun. Surah Al-Alaq, Iqra tu. Kemudian sampai ayat yang terakhir, wattaqu yawma turja'u fihi ila Allah subhanahu wa fa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini dia sebuah penurun Quran. Ada juga setengah ulama kata seperti Ibnu Jamrah, yang ni berlaku khilaf lah ayat apa yang mula-mula diturun. Berkata Ibnu Jamrah, ayat mula-mula diturunkan ialah ayat Mudassir, surah Mudassir, iaitu ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir. Ibu-ibu dan mati Allah, rupanya bila kita tengok kitab samawi, kitab yang diturun daripada langit, ada berapa? Ada 4 buah kitab. Injil, Taurat, Zabur, Quran. Kebanyakan semua kitab samawi ni semuanya diturun di bulan Ramadan. Ada ulama mengatakan seperti mana Imam Qurtubi mengatakan kitab Taurat tu diturun pada 6 hari bulan yang lalu daripada Ramadan, dan kitab Injil diturun pada 13 hari bulan Ramadan, dan suhuf halayak Ibrahim pada awal Ramadan, dan Al-Quran diturun pada bila? Itu 17 Ramadan. Itu dipanggil nuzulul Quran. 17 Ramadan tu dipanggil nuzulul Quran. Boleh faham tak? Allah Rabbina. Maka disebut Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar ni tuan-tuan Allah SWT. Sebab itulah banyak pandangan ulama mengenai perbahasan tentang Lailatul Qadar ni. Ada ulama kata Lailatul Qadar ialah malam keberkatan, yang mana satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Sebenarnya berlaku khilaf ulama daripada sudut kiraan 1000 bulan ni, tapi mengikut kiraan Syekh Daud Al-Fatani, 1000 bulan ini ialah kena kepada 83 tahun 4 bulan. Yang ni dikira oleh Syekh Daud Al-Fatani. Tu dia faham dah? Iaitu 30 hari, 30,000 hari dan 30,000 malam 1000 bulan tu. Itu dikira oleh Syekh Daud Al-Fatani. Jadi apa lagi pandangan ulama tentang Lailatul Qadar? Ada juga ulama yang bernama Ibnu Abdus Salam. Dalam Qawaid dia kata satu kebajikan pada Lailatul Qadar tu lebih afdal daripada 30,000 kebajikan. Subhanallah. Jadi sebab tu hari Lailatul Qadar ni ataupun hari-hari ganjil ni, kalau boleh buat baik selalu hari tu. Dah pagi, petang, siang, malam ambil peluang buat baik, sedekah ke, beri makan dekat fakir miskin ke, buka jamuan, berbuka puasa, ambil peluang. Kadang-kadang kita ni bila orang buka peluang, okey malam ni siapa nak bagi derma ataupun infak untuk buka puasa, semua senyap saja. Siapa nak pergi melawat, nama dia atas sekali. Dan nak pergi melawat Melaka, nama dia. Tapi lepas sedekah, nama dia paling bawah sekali. Tu. Ambil peluang bulan Ramadan. Dan kemudian kata Abdullah ibnu Mas'ud, segianya berniatlah akan berdiri ibadah daripada mula awal Muharram hingga akhir tahun, maka mengenai dia pada malam Lailatul Qadar. Tidak syak lagi, kata Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud kata, kalau siapa-siapa nak dapat Lailatul Qadar, maksudnya dia confirm akan dapat Lailatul Qadar, antara tip dia, niatlah setahun ibadat kepada Allah Ta'ala. Start masuk bulan Muharram, awal-awal Islam, niat, aku nak buat ibadat pada Allah selama setahun. Walaupun ketika malam Lailatul Qadar, kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita tak bangkit untuk solat tahajud malam tersebut, contoh kita kata terlepaslah malam ganjil, terlepas, tapi orang ni pun akan dapat juga malam Lailatul Qadar pasal dia dah niat untuk ibadat selama setahun. Maka malam hari ni niat tu, aku nak ibadat pada Allah selama setahun. Kukuk lah malam Lailatul Qadar kita tak sempat, tak ada rezeki kan. Jadi siapa yang dah berniat nak ibadat setahun, insya-Allah walaupun dia tak bangkit Lailatul Qadar pun dia akan dapat pahala tersebut. Tapi tak samalah seperti mana orang bangkit Lailatul Qadar tu dia dapat lebih sikit.
Cumanya kita nak juga sebahagian kalau boleh lah. Dan kata Imam Nawawi, tidak tercampur Lailatul Qadar malaikat diberi lihat Allah Ta'ala akan Lailatul Qadar. Maknanya siapa-siapa yang dapat Lailatul Qadar, kata Imam Nawawi, dia akan dapat rasa. Dia akan rasa dia dapat Lailatul Qadar. Dapat Lailatul Qadar ni bukan melalui lihat dengan mata kepala. Jarang orang lah boleh lihat betul-betul Lailatul Qadar ni. Cumanya kita dengar berita-berita orang dulu lah, bila dia nak bangkit tengah malam tu, dia nampak satu pokok, dia tunduk kan. Wallahu a'lam lah. Dan ada juga setengah riwayat kata ketika Lailatul Qadar cuma tumbuh-tumbuhan tunduk, makhluk-makhluk tunduk. Ada juga riwayat kata begitu. Tapi wallahu a'lam sama ada manusia boleh tengok ataupun tidak. Sebab kita sendiri pun tak pernah tengok. Tu. Orang dulu lah cerita ketika dia nak mandi orang dulu ni telaga di luar. Telaga tu maksudnya tandas tu tutup dengan zinc je. Atap tu tak ada. Atap tu pokok nampak rendam pokok. Satu hari dia sakut apa? Dia sakut baju kat pokok tu. Dia sakut baju kat pokok. Bila dia tengok pagi tu, tengok baju dah atas tu. Tu dia kata. Maka dia berkata malam tu Lailatul Qadar. Orang dulu cerita macam tu. Wallahu a'lam, tak tahulah. Kita budak-budak dulu percaya juga. Wallahu a'lam. Jadi kehebatan Lailatul Qadar ni, kelebihan dia cukup hebat, cukup luar biasa Allah beri kepada umat Nabi Muhammad SAW. Pernah ada seorang ulama nama Ka'bu Ahbar radhiyallahu anhu. Dia ni hidup pada zaman tabi'in, di mana dia sempat bersama dengan sahabat lah. Kata Ka'bu Ahbar radhiyallahu anhu, pada zaman Bani Israel ini ada seorang raja yang soleh. Ada seorang raja yang soleh, maka Allah mewahyikan kepada Nabi SAW, iaitu raja yang soleh. Maka Nabi pun tanyalah apa cita-cita seorang raja yang soleh ni. Maka raja soleh kata, aku cita-cita nak pergi berperang fisabilillah, dan anak aku pun begitu juga, supaya mati di dalam medan perang. Cita-cita dia nak dapat fadilah besar ni, pahala ni. Dia cita-cita, aku nak pergi perang fisabilillah, dan aku ingin juga anak-anak aku lepas ni pun semua mati dalam perang fisabilillah. Maka Allah Ta'ala pun beri dia rezeki 1000 anak. Ni dalam riwayat ni kata 1000 anak dia dapat ni. Tak mustahil tuan-tuan, sebab zaman dulu umur panjang. Ni wallahu a'lam lah. Maka raja soleh tu menguruskanlah anak-anak dia tu. Maka anak dia pun dah besar habis, dah besar-besar semua. Maka setiap bulan dia pergi hantar anak dia pergi berperang fisabilillah. Seorang anak dia pergi perang, mati pada perang. Bulan depan dia hantar seorang lagi, mati di pada perang. Bulan depan sampai 1000 orang, semua anak dia mati fisabilillah. Last sekali dia pun sendiri pergi berperang fisabilillah, akhirnya pun mati di dalam perang fisabilillah. Ini cerita dia. Maka ramailah manusia kata, orang ni hebat amalan dia, tak boleh ada amalan setanding dengan dia. Maka Allah buat turunlah surah Al-Qadri, memberitahu kepada bahawasanya rupanya Lailatul Qadar lebih hebat daripada amalan tu lagi. Masya Allah dah. Ini khusus bagi siapa? Khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW saja. Sebab tu kata Ibnu Abbas, Nabi pernah berfikir tentang umat-umat terdahulu, yang mana umat terdahulu umur dia panjang, tubuh besar, tenaga kuat. Tapi umat Nabi Muhammad umur pendek, 60-70 tahun saja. Lepas tu tubuhnya kecil, daya kekuatan punya sedikit. Jadi kalau nak dibanding amal umat terdahulu dengan umat sekarang, jauh beza. Maka Allah anugerah kepada umat Nabi Muhammad, iaitu Lailatul Qadar. Rupanya bila Allah anugerah Lailatul Qadar, amalan kita boleh kata lebih hebat daripada umat terdahulu lagi, walaupun umur kita pendek nak dibanding umat terdahulu. Umat terdahulu panjang, mengikut riwayat umur Nabi Musa 70 tahun, 170. Umur Nabi Ibrahim 190. Ada setengah riwayat kata umur Nabi Ibrahim 200 tahun. Kalau nak ibadat mereka luar biasalah ibadat mereka. Tapi Allah Ta'ala pun beri keistimewaan umat Nabi Muhammad lebih hebat daripada umat dahulu, walaupun umat Nabi Muhammad umur pendek, dia beri. Maka turunlah surah Al-Qadri. Maka dia anugerahkan Lailatul Qadar. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni. Dan kemudian kata Jibril AS, sebenarnya Jibril AS kata, adakah kamu tahu sebab apa umur umat Nabi Muhammad ni pendek?
Kita tahu tak sebab apa umur kita pendek? Sebab makan minum manis buat. Nah, kau macam mana? Supaya kata Jibril, yang pertama, umur umat Nabi Muhammad pendek supaya jangan banyak buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Sebab apa dia? Sebab umat Nabi Muhammad ni dia lemah, dhaif daripada godaan hidup, godaan nafsu, godaan syaitan. Memang dia lemah. Maka Allah Ta'ala pun pendekkan umur Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, kenapa umat Nabi Muhammad pendek umur? Pasal supaya dia pada masa esok, akhirat esok, supaya jangan lama di penantian pada masa esok. Selagi semakin panjang umur kita, semakin lamalah kita akan duduk di pada masa esok. Pasal apa? Allah akan tanya harta kamu daripada mana, masa kamu diguna ke mana, usia kamu habis ke mana. Satu-satunya. Bila umur pendek, tanya kejap je lah. Betul tak? Tanya kejap je lah. Buat apa nak tanya panjang-panjang? Itu. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala pendek umur Nabi Muhammad? Yang ketiga, kata Jibril, umur umat Nabi Muhammad dipendek kerana supaya tidak terlampau nampak aib umat Nabi Muhammad di hadapan khalayak umat-umat terdahulu. Pada mahsyar ni kita akan dihimpun bersama umat terdahulu, akan dipertontonkan aib-aib kita sendiri. Jadi bila umur Nabi Muhammad pendek, maka kuranglah aib tersebut, supaya tidak malulah kepada umat-umat yang sebelum ni. Dan yang keempat, kenapa Allah Ta'ala pendek umat Nabi Muhammad? Kerana supaya umat Nabi Muhammad hanya dapat mengenali agama Allah Ta'ala itu satu sahaja, dan tidak mengenali agama-agama yang lain. Hikmah. Jadi kalau kita umur panjang, kemungkinan dah kita akan jadi syok wasangka kepada agama yang satu ni. Mungkin kita akan kata, agama ni betul. Seperti mana umat-umat terdahulu didedahkan dengan ajaran-ajaran yang bukan ajaran Islam. Seperti jahiliah, dia bukan mengenali ajaran Islam dulu, mari zaman jahil dulu baru dapat cahaya Islam. Jadi itulah antara kenapa kata Jibril umat Nabi Muhammad umur dia pendek. Jadi surah Al-Qadri ini diturun sebab tak kala ketika mana Nabi SAW hampir wafat. Nabi menangis pada waktu itu. Nabi rasa duka cita lah sedikit pasal dia nak wafat dah. Nabi kata bahawasanya aku nak keluar daripada dunia dah, aku nak mati dah. Maka Nabi tanya siapa yang akan tolong sampaikan salam kepada umatku. Maka Allah pun jawab, Allah pun waktu surah Al-Qadri, inna azanahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya artinya Jibril lah yang sampaikan salam kepada umatmu wahai Muhammad. Jadi Allah Ta'ala letak perantara malaikat Jibril tolong sampaikan salam bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka senyumlah Nabi SAW kerana dianugerahkan malaikat qadar pada umat dia. Allah Rabbina. Ni. Jadi boleh faham dah. Itu mengenai Lailatul Qadar mengikut pandangan ulama. Baik. Bila kita faham di situ, yang mana kata ulama berdasarkan nas dahiyah tertentu mengatakan Quran ni diturun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dipanggil malam yang cukup berkat, malam cukup mulia. Diturun kepada Nabi SAW pada malam 17 Ramadan. Mengikut tafsir ulama, yang mana ada 3 tempat dalam Quran menceritakan tentang waktu Al-Quran diturunkan. Ada 3 tempat waktu Al-Quran diturunkan. Kalau kita tengok yang dimaksud waktu turun Quran ni, orang panggil zaman mula-mula turun Quran. Seperti mana kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladhi unzila fil Quran hudan linnas wa bayyina minal huda wal furqan. Maksudnya bulan Ramadan ialah bulan diturunkan Al-Quran. Itu waktu. Dapat kita faham tu. Maka jelas di sini bahawasanya bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Maksudnya Quran diturunkan pada bulan puasa lah. Ni Quran ni untuk apa? Hudan linnas, ialah untuk petunjuk manusia. Itu tujuan Quran diturunkan. Bukannya kita beli Quran comel-comel dah. Ada gambu-gambu, ada bunga-bunga kat Quran, lepas tu hias letak dalam almari. Bukan tujuan begitu. Bukan sekadar untuk kita untuk sebagai hiasan, bukan hanya sekadar Quran untuk dipertandingkan Baqarah, Qori dan sebagainya, tapi Quran diturunkan pada manusia ni hudan linnas, supaya jadi petunjuk kepada manusia. Itu tujuan Quran diturunkan.
Apa hal pun dalam hidup kita mesti refer kepada Quran, kena balik semula kepada Quran dalam hidup kita. Contoh, kalau kita nak bertanding dalam negeri, kena berdasar Quran. Kalau kita nak susun sistem ekonomi pun berdasar Al-Quran. Kalau kita nak atur masyarakat pun berdasar Al-Quran. Kalau nak susun keadaan keluarga berdasar Quran. Maka Quran ni dipanggil hudan linnas, jadi ini petunjuk bagi manusia. Maksudnya dalam hal apapun manusia mesti kena balik kepada Quran. Balik-balik ke Quran. Dan Quran ni juga wabayyinatin minal huda war furqan. Dan ada beberapa keterangan daripada petunjuk dan perbezaan. Quran dipanggil al-furqan, maksudnya perbezaan. Nak membezakan yang mana halal dan yang mana haram, yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Itu Quran ni membezakan. Maksudnya kalau Quran kata baik, maka kita kena buat. Kalau Quran kata tak baik, kita kena tinggal benda tu. Itu masuk Quran. Maka ketika Al-Quran ni menjadi furqan, ialah menjadi pembezaan. Bila kita pegang Quran, kita tahu bezalah yang mana baik, yang mana buruk, yang mana halal, yang mana haram. Inilah yang pertama, Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Boleh faham tak? Yang kedua, masa Quran diturunkan, kalau kita tengok dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 dan ayat 4, kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguh kami turun Al-Quran itu pada malam yang diberkati. Jadi ayat Quran nak beritahu kepada kita, Quran diturun pada malam yang cukup berkat. Maksudnya Lailatul Qadar ni ialah malam yang berkat lah. Malam yang penuh dengan keberkatan. Maksudnya Allah Ta'ala kata fiha yufraku kullu amrin hakim. Sesungguh kami mempertakutkan manusia dengan Al-Quran. Sebenarnya Quran diturunkan ni bukan hanya untuk seronok-seronok saja, bukan untuk seronok kita baca, bukan sekadar kita berlagu-lagu dan sebagainya. Bahkan Nabi pun kata Quran ni kalau boleh baca biar berlagu lah. Berlagu ni Nabi kata malam yataghanna bil Quran falaysa minni. Nabi kata siapa yang baca Quran tidak mahu bagi lagu, dia bukan daripada aku. Ada setengah riwayat kata falaysa minhu, bukan golongan kami. Maknanya baca Quran berlagu ni bukannya berlagu niat nak menunjuk, tidak. Berlagu baca Quran ni ialah atas dasar nak menghormati Quran. Tu nak menghormati Quran. Bukannya kita nak menunjuk kita suara sedap, tidak. Tu. Jadi rupanya inna kunna munziri, Quran diturunkan ialah untuk tujuan mempertakutkan manusia, nak bagi menakut-nakutkan kita. Bila kita baca ayat Quran tentang ancaman, tentang azab neraka, maka kita kena rasa takutlah. Bila Allah cerita tentang bagaimana siksaan, bagaimana balasan bagi orang buat salah, maka kena hadir dalam diri kita rasa takut. Seperti mana di Quran kata bagi pezina yang belum kahwin kena 100 rotang, yang minum arak kena 40 rotang, yang bunuh dengan sengaja kena bunuh balas. Ada pun orang yang bunuh orang Islam, maka orang ni tak akan masuk syurga. Itu antara yang disebut dalam Quran. Maka kita kena rasa takut kerana Quran ni beri ancaman pada diri kita. Ni boleh faham dah. Dan ayat yang ketiga mencerita surah Al-Qadr ini diturun mengikut masa seperti mana surah Al-Qadr, inna azanahu fil lailatul qadr, kami turunkan Al-Quran ni iaitu pada waktu malam dan waktu Lailatul Qadar. Maksudnya Quran diturunkan waktu malam di dalam bulan Lailatul Qadar. Dua, waktu malam dan di bulan Lailatul Qadar. Tu di mana? Iaitu ketika Nabi SAW berada di Gua Hira pada waktu itu, ketika usia Nabi 40 tahun. Inilah waktu pertama. Tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada ulama mengatakan bahawasanya Lailatul Qadar ni ialah malam yang cukup berkat. Ada juga ulama mengkisahkan tentang Lailatul Qadar secara khusus. Tu. Bagaimana Lailatul Qadar? Lailatul Qadar ni maksudnya malam yang ditakdirkan Allah Taala. Malam tu ditakdirkan oleh Allah. Allah takdir segala ajal maut, rezeki, jodoh, pertemuan. Allah takdir segala bulan, bintang, cahaya matahari.
awak tahun ni angin ke timur akan pergi ke berapa banyak, angin ke barat pergi berapa banyak, air hujan berapa akan turun tahun ni. Allah takdirkan. Itu dipanggil Lailatul Qadar, malam takdir. Maksudnya Allah Ta'ala yang mentakdirkan malam tersebut. Banyak kelebihan Lailatul Qadar ni. Ada ulama mengatakan, ada orang kata bila tiba Lailatul Qadar jadi segala makhluk tunduk. Ada juga dalam riwayat mengatakan begitu. Memang ada lah, seperti mana disebut dalam kitab Jamu' Fawaid karangan Syekh Al-Fatani, kelebihan Lailatul Qadar. Dia ada sebut dalam kitab dia. Ketika mana jatuhnya dipanggil kayu toba. Kayu toba ni itu kayu daripada mahligai syurga Nabi SAW. Bila jatuh kayu toba ke langit dunia, maka pada waktu itu segala makhluk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Ini mengikut riwayat tersebutlah. Dan ada juga yang mengatakan turunnya nur at-ta'ah. Dan ada setengah kata turunnya rahmat Allah, dan setengah kata lagi turunnya segala sayap-sayap malaikat. Ini mengikut khilaf ulama lah apa yang turun pada malam tersebut. Tapi kalau kita tengok dalam riwayat tafsir yang dikata tanazzalul malaikatu waruh, maka malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan. Dalam ayat ni kata malaikat dan Jibril turun. Tapi ada juga setengah pandangan mengatakan mungkin kaum yang dhaif mengatakan yang turun malam tu ialah ruh Nabi SAW yang untuk beri syafaat kepada umat. Dan ada juga yang mengatakan yang turun tu ialah ruh-ruh orang yang telah mati dulu. Itu berlaku khilaf. Tapi dari Quran kata turunnya malaikat dan Jibril AS. Turun tu ialah malaikat Jibril AS pada malam Lailatul Qadar. Boleh faham dah? Ni sebenarnya kalau kita tengok ulama tafsir menyebut bagaimanakah keadaan suasana Lailatul Qadar, maka dalam tafsir mengatakan Allah berfirman pada Lailatul Qadar tu kepada malaikat Jibril, kepada malaikat Israfil, kepada malaikat Mikail. Allah perintah kepada malaikat ni supaya melaksanakan tugas pada Lailatul Qadar. Allah Ta'ala kata wahai Jibril At-Tahir, gelaran yang suci kepada Jibril, dan wahai Israfil Ar-Raqi', wahai Mikail Az-Zakir, pilih oleh kamu daripada malaikat yang terlebih kasih sayang mereka-mereka, dan tuju oleh kamu ziarah kepada orang yang usah, yang derhaka maksiat. Allah perintah juga malaikat ni pilih antara salah satu ni yang terlebih kasih sayang. Maka Allah Ta'ala pun suruh malaikat At-Tahirin, itu malaikat yang suci. Siapa dia? Kena kepada malaikat Jibril lah, iaitu pada malam Lailatul Qadar tu. Kepada siapa? Turun tu kepada orang yang buat derhaka pada Allah, orang yang kaki maksiat, orang yang dosa, maka malaikat pun turun. Tu. Maka malaikat beri salam bagi mereka-mereka yang memohon ampun kepada Allah Ta'ala pada malam tersebut. Dan pada waktu itu diperkenankan segala doa kita. Sebab tu kena banyakkan berdoa pada malam Lailatul Qadar, kena banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril bersama perhimpunan malaikat supaya turun pada Lailatul Qadar. Tu. Ada seorang ulama kata tiap-tiap malaikat tu lebih kurang 70,000 malaikat. Yang turun perhimpunan tu. Dia ada banyak perhimpunan turun. Setiap perhimpunan 70,000 malaikat akan turun. Dan setiap malaikat turun tu dia akan membawa liwa'ul ahdar, satu bendera. Dia akan bawa bendera. Boleh faham dah? Kata ulama dia akan bawa lebih kurang 4 bendera, dan dia akan dipacak tempat yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Taala. Tu kata seorang ulama. Maka malaikat bawa 4 bendera, itu liwa'ul ahdar, bendera yang hijau. Yang pertama, bendera tu akan dipasok di Kaabah. Tu malaikat Jibril akan pasokkan bendera tu di Kaabah. Kemudian 3 malaikat lagi dia akan bawa liwa'ul hamdi, bendera kepujian. Dan satu lagi bendera liwa'ul maghfirah, bendera pengampunan. Dan satu lagi liwa'ul rahmah, bendera keampunan. Maksudnya jadi 5 bendera lah ni. Liwa'ul karamah ada 5 bendera. Maka ketika mana malam Lailatul Qadar, segala penduduk langit pun hebohlah pada malam tersebut. Seperti mana bidadari iaitu hurul ain pun duk bercakap-cakap, duk sibuk dia malam Lailatul Qadar. Pasal apa dia? Kata setengah riwayat kata bidadari pada waktu itu Allah Ta'ala pun buka hijab antara orang beriman yang sedang beribadah dengan bidadari. Hijab tu tak kira berapa ribu jauh
Tapi Allah buka hijab, bidadari boleh tengok orang beriman tengah buat apa. Pada waktu itulah bidadari minta kepada Allah Ta'ala supaya diperjodohkan orang yang bangkit untuk ibadah Lailatul Qadar bersama dia dalam syurga nanti. Dia boleh tengoklah bakat-bakat suami dia seperti mana Ustaz dah pernah sebut sebelum ni kan. Tu. Maka turunlah malaikat pada Lailatul Qadar tu, maka didirilah liwaul maghfirah, bendera keampunan ni di atas kubur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini mengikut riwayat yang disebut oleh Syahid Al-Fatani dalam kitab dia. Bendera pertama diletak atas kubur Nabi kita SAW dipanggil liwaul maghfirah. Maka semua Allah Ta'ala akan ampun mana-mana laki-laki perempuan yang minta ampun pada malam tersebut. Ini kelebihan Lailatul Qadar. Tu. Kemudian didirikan lagi liwaul rahmah. Maksudnya bendera rahmat ni di mana? Di atas Kaabah. Dipacak bendera rahmat tempat Kaabah Lailatul Qadar. Kemudian liwaul karamah di atas surah Baitul Muqaddis. Surah Baitul Muqaddis ni ialah batu yang terapung ketika Nabi Isra' Mi'raj. Dia pacak atas tu. Dan seterusnya liwaul hamdi, bendera kepujian dipacak di antara langit bumi dengan langit dunia. Di mana tu wallahu alam lah. Dan setiap bendera tu, al-liwa tu ditulis kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Setiap bendera. Jadi ada beberapa bendera yang dibawa oleh malaikat dan dipacak tempat yang khusus ketika turun Lailatul Qadar. Ni. Maka bila dah pacak habis bendera, maka malaikat pun bercerai habis, berpisahlah. Ambil tugas masing-masing. Yang dimasukkan dalam rumah orang mukmin, yang dimasuk rumah orang kafir semua masuk habis. Pergi ke seluruh rumah-rumah orang-orang yang beriman, masuk kepada semua umat manusia. Cumanya malaikat dia tak akan masuk beberapa rumah saja. Yang pertama, Bai'ah dan Kanisah, tempat ibadah Yahudi dan Nasara, malaikat akan masuk Lailatul Qadar. Dan juga tempat sembahan asnam, iaitu tempat berhala, malaikat pun tak masuk. Dan termasuk juga tempat sembahan api orang Majusi, malaikat pun tak masuk. Tu. Dan juga segala tempat-tempat yang kotor-kotor yang cemar-cemar, malaikat pun tak akan masuk. Sebab itulah rumah kita kena pasti kena bersih lah. Sapu-sapu tu kena buang. Sebab malaikat ni suka benda wangi, benda yang bersih. Yang suka benda sapu busuk siapa dia? Syaitan yang suka. Tu. Dan rumah-rumah yang ada arak, malaikat tak akan pergi. Dan juga rumah orang yang mengekali minum arak, orang yang sifat arak, orang mengekali minum arak, dan rumah orang yang memutus silaturahim pun malaikat tak akan pergi. Maka kena hubung silaturahim lah. Baik semula lah. Tu. Jadi orang yang dapat Lailatul Qadar tu, malaikat akan berjabat tangan dengan dia. Berjabat tangan ni kita tak berasa pun dia berjabat tangan kita macam mana, wallahu a'lam, itu dalam kitab kata. Jibril ni ada dua sayap sebenarnya daripada Nur. Bila dia hampar sayap ni besar antara masyriq dan maghrib. Semua tu mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Ta'ala, dan malaikat Jibril pada waktu itu akan mengaminkan segala doa-doa orang mukmin. Siapa berdoa pada malam tu Lailatul Qadar, Allah Ta'ala akan mampu. Minta nak minta apa? Ya Allah, ya Tuhan aku, berikanlah aku naik pangkat. Amin kata beliau. Wa kama misluh, kamu akan dapat seperti kamu inginkan. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Amin. Malaikat Jibril kata, ya Allah, berikanlah aku bini seorang lagi. Oh, nak amin ke tidak? Tak amin lagi lah tu. Ya tu tak amin lagi. Tengok dulu. Okey. Apabila malaikat Jibril pun ni kisah saya beri saya secara keseluruhan ni disebut dalam kitab Syahadat Al-Watani. Apabila malaikat Jibril dah pergi, malaikat pun dah pergi rumah orang mukmin, dah tunaikan hajat, dah tunaikan makbul doa dan sebagainya, dah diberi pahala dan sebagainya, maka ketika mana nak naik matahari, maksudnya nak masuk waktu subuh dah, maka malaikat Jibril perintah kepada seluruh malaikat, ar-rahil, ar-rahil, kata malaikat Jibril, jom kita nak berjalan dah, nak berangkat dah. Pada waktu itu yang dikata apa dia, iaitu salamun hatta matla'il fajr, iaitu sejahtera malam itu hingga terbit fajar. Lailatul Qadar ni berlaku sehingga sampai terbit fajar, waktu subuh lah, sampai waktu subuh. Jadi bila dah masuk waktu subuh tu, malaikat Jibril kata ar-rahi, ar-rahi, kata kepada segala malaikat. Maka berkumpullah segala malaikat Jibril dan juga malaikat. Maka ada malaikat lain tanya kepada malaikat Jibril, "Hei Jibril, apakah Allah Ta'ala yang memperbuat kepada umat Nabi Muhammad SAW?" Maka sebab nak tinggal ni kan,
Maka malaikat lain tanyalah, ya Jibril, kita nak tinggal umat Nabi Muhammad ni, jadi apa yang Allah Ta'ala buat kepada umat Nabi Muhammad? Maka kata malaikat Jibril, sebenarnya telah diampun bagi orang yang muhsinin, orang yang baik daripada kalangan umat Nabi Muhammad. Siapa yang baik, Allah dah ampunlah dosa dia dan dilepaskan bagi segala musik, maksudnya buat jahat, yakni kesalahan daripada umat Nabi Muhammad. Siapa yang bertaubat pada malam tu, Allah lepas dia daripada kejahatan dia. Nah, ni. Maka maksudnya Jibril kata Allah dah ampun dah dosa umat Nabi Muhammad. Jom kita nak berangkat ada ni. Tu. Melainkan kata Jibril ada 4 golongan Allah tak ampun pada Lailatul Qadar. 4 golongan ni. Nah, kemudian tanyalah segala malaikat, siapa golongan tu yang tidak diampun ni? Iaitu kata Jibril, yang pertama orang yang mengakali minum arak. Tu. Kerana arak ni termasuk ibu segala maksiat, betul tak? Tu. Yang kedua, orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapa. Lailatul Qadar Allah tak akan tak ampun. Kalau dia tak bertaubat malam tu. Yang ketiga kata malaikat Jibril, orang yang mengadu, yakni batu api, yang dipanggil namimah. Dan yang keempat iaitu musahin, orang yang musahin ni ada seorang berlaku sihir dan sebagainya. Tu. Allah Taala tampung. Dan juga orang yang musarim, yakni orang tiada berkata-kata dengan saudara dia. Maksudnya dia tak bercakap dengan saudara dia lah. Dia bergaduh hari tu. Sebab tu kita ni tak boleh tak bercakap jangan lebih daripada 3 hari. Jangan lebih daripada 3 hari. Nak bergaduh pun jangan lebih 3 hari. Minta maaf. Maka segala malaikat pun maka bila dah dijawab oleh malaikat Jibril, maka segala malaikat pun diperintah naik ke langit. Maka bila sampai di langit yang pertama, maka tanyalah segala malaikat isi langit yang pertama. Macam checkpoint lah, nak naik langit tinggi lagi ni. Maka bila sampai langit pertama, malaikat langit pertama tanya kepada para malaikat ni. Maka malaikat pertama kata, kamu daripada mana? Malaikat langit pertama tanya kepada malaikat ni. Maka segala malaikat pun jawab, adalah kami mari daripada umat Nabi Muhammad SAW. Kami ni mari daripada umat Nabi Muhammad. Maka duduk sembang-sembang antara malaikat tu. Bila duduk sembang-sembang, apa yang kamu dapat pada tahun ni, si anu dan si fulan tersebut? Jadi malaikat yang pertama tanya kepada malaikat yang daripada langit dunia ni, tanya, kamu turun Lailatul Qadar tu, kamu dapati umat Nabi Muhammad si anu sekian buat apa? Lagu mana? Bagaimana? Maka malaikat pun duk ceritalah. Ada umat Nabi Muhammad ni satu orang ni, si fulan ni, tahun lepas dia ni orang derhaka, tapi tahun ni dia abid, dia ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan aku tengok juga ada si anu, tahun lepas dia ibadah pada Allah, tapi tahun ni banyak maksiat ia buat kepada Allah Ta'ala. Duk cerita di antara malaikat pada langit pertama. Ni. Dan aku tengok ada orang ni sujud pada malam tersebut dan sebagainya lah, kata malaikat. Maka naik pula malaikat pada langit kedua, maka naiklah sampai kepada Sidratul Muntaha. Bila sampai Sidratul Muntaha, Sidrah ni pokok kayu. Pokok kayu. Tu. Maka Sidrah tanya kepada malaikat ni. Dia tanya apa? Ceritalah kepada kami apa yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat kata bahawasanya, malaikat Jibril kata, Allah Taala telah mengampuni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sidratul Muntaha pun kata apa? Dia bergoyang pokok dia. Dia bergoyang. Pasal apa? Bila dengar berita Allah dah ampun umat Nabi Muhammad SAW. Tu. Kemudian Jannatul Ma'wa pula tanya. Jannatul Ma'wa, kerana apa kamu gemetar wahai Sidrah? Jannatul Ma'wa, syurga Ma'wa tanya kepada Sidrah, kenapa kamu gemetar tu? Maka Sidrah kata bahawa sukani Jibril beritahu bahawasanya Allah dah ampun umat Nabi Muhammad Lailatul Qadar ni. Maka bergentar pula Jannatul Na'im. Kemudian ditanya pula Jannatul Na'im, yang tadi Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im pula tanya, wahai Jannatul Ma'wa, kenapa kamu gemetar? Jannatul Ma'wa kata, kerana malam ni umat Nabi Muhammad telah diampun. Jannatul Na'im pun gemetar. Begitu juga Jannatul Firdaus, Jannatul Adni, kemudian pergi kepada Arasy gemetar kerana dengar berita malam itu Allah Ta'ala dah ampun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala pun kata, benar kamu wahai sukan Sidratul Muntaha,
benarlah segala jannatul na'im, benarlah jannat firdaus dan sebagainya, bahawa betul lah kata Jibril, malam itu telah aku ampunkan segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ni tuan-tuan mati Allah Subhanahu taala. Inilah antara intipati di sebalik yang dicerita oleh ulama peristiwa malam Lailatul Qadar. Jangan ustaz nak cerita sepitah lalu macam ni. Ya, sebab dia perlu pada rujukan yang lain. Sebab kalau kita tengok kitab-kitab yang lain memang tak jumpa, susah. Tapi kalau buka kitab Syekh Al-Fatah ni, dia secara khusus bagaimana peristiwa berdasarkan nas-nas dalil yang diambil lah. Boleh faham dah. Allahu Rabbina. Cumanya perkataan tanazzalul malaikatu waruh tu berlaku khilaf. Tapi pandangan yang kuat mengatakan yang turun pada malam tu ialah malaikat Jibril dan para mereka. Seperti saya kata, ada juga pandangan kata ruh Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan iaitu ruh orang-orang yang mati telah lama. Sebab tu ada juga pandangan mengatakan pada malam tu Qadar, ruh-ruh orang yang mati ni dia akan pergi ziarah rumah-rumah yang dia tinggalkan. Sebab tu kita, isteri, anak-anak kena banyakkan ibadat pada malam tu Qadar dan sedekahkan amalan tu kepada si arwah. Kalau boleh ambil peluang Ramadan, sedekahlah pahala berbuka puasa kepada si arwah. Si arwah selama ni dah berbakti pada kita dah tuan-tuan, dan kepada anak-anak. Arwah tinggal rumah, arwah tinggal kereta, kita pakai je. Tiba-tiba kita tak ingat pun pada si arwah. Maka ambil peluang Lailatul Qadar ni. Boleh faham dah? Baik, sikit lagi sebagai kesimpulan di sini. Jadi banyak lagi sebenarnya surah ni saya nak bahas panjang sebenarnya. Ini baru sikit saya bahas. Maksudnya kalau kita tengok dalam banyak-banyak hadis Bukhari dan Muslim dan sebagainya, dalam kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya, antara keistimewaan Lailatul Qadar ni di antaranya pernah disebut oleh satu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah Nabi kata Lailatul Qadar ni dia boleh berlaku pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 7 dan malam 29. Jadi daripada sudut malam ni tak ada orang tahu. Sebab pernah berlaku satu hari Nabi SAW turun pergi berjumpa dengan sahabat. Bila Nabi pergi berjumpa sahabat, Nabi nak pergi jumpa sahabat, Nabi nak beritahu bilakah malam Lailatul Qadar. Itu dalam satu hadis menyebut. Maka bila sampai dekat sahabat, sahabat tengah bertengkar. Bila sahabat tengah bertengkar, maka Allah cabut pengetahuan malam Lailatul Qadar. Maka Nabi pun tak beritahu kepada sahabat tadi bilakah berlaku malam Lailatul Qadar. Nabi hanya beritahu, maka kejarlah malam Lailatul Qadar tersebut. Tu je Nabi beritahu. Kalau sahabat tu tak bertengkar, sudah tentu Nabi boleh beritahu bila malam Lailatul Qadar. Dan dalam riwayat mengatakan bila berlaku malam Lailatul Qadar, Nabi tengok dengan mata sendiri malaikat turun. Bukan semua orang boleh tengok malaikat ni. Nabi memang boleh tengok, pasal ini antara keistimewaan yang Allah bagi dekat Nabi. Contoh kita seperti mimpi berjumpa Nabi SAW. Bukan semua orang boleh mimpi jumpa Nabi. Bukan semua orang. Hanya pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya daripada sudut tarikh malam Lailatul Qadar ni berlaku khilaf para ahli ulama. Berlaku khilaf. Tu. Bila orang tanya ustaz, malam 21 ke ustaz? Malam 21. Lepas malam 21 tengok matahari, tengok panas pelik ni ustaz. Tak jadi malam tu ustaz. Malam esok pula. Malam esok pula. Kalau tanya saya cakap macam tu. Pasal apa dia? Pasal kadang-kadang kita jangan harap sangat dengan malam 21, 22, 23. Pasal apa? Bila kita dah buat ibadat malam tu, tengok-tengok tanda tak menunjukkan tanda, kita jadi kecewa. Bila dah kecewa, malam berikut tak pulung lah ibadah. Maka kejar 10 malam terakhir. Dan riwayat kata Nabi banyak isteri dah. Bila malam Lailatul Qadar, Nabi akan ketatkan pinggan dia. Ketat pinggan ni maksudnya Nabi tidak jimat bersama isteri dia malam Lailatul Qadar. Maksudnya Nabi penuhi malam tersebut dengan ibadah kepada Allah. Dan riwayat kata apa yang Nabi buat ketika malam Lailatul Qadar? Yang pertama, Nabi akan kejutkan segala isteri-isteri dia untuk ibadah berjaga bersama. Dan bukan setakat tu, dan Nabi SAW akan habiskan malam tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya berlaku khilaf lah mengenai bilakah malam Lailatul Qadar berlaku. Ada mudah kita faham, Nabi sebut dalam satu hadis, carilah malam-malam yang ganjil. Start daripada malam 21, 23, 25, 27, 29.
Cumanya ada beberapa riwayat secara khusus yang mencerita tentang malam 27. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan malam 27. Seperti mana hadis daripada Ibnu Umar, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia ada sebut tentang kelebihan malam Lailatul Qadar, iaitu malam 27. Seperti mana hadis Siti Aisyah pun kata kebanyakan malam 27. Tu. Cumanya ada ulama kira secara khususnya. Betul ke tidak wallahu alam. Kebanyakan ulama memilih antara hari ganjil ialah 27 hari bulan. Kebanyakan ulama yang memilih. Tu. Kalau mengikut pandangan Imam Syafi'i, iaitu malam 21. Ikut pandangan ulama Syafi'i. Ada setengah ulama lain ada pilih 23, ada setengah ulama 25, 29. Maksudnya bila berlaku khilaf, jangan duk pilih mana-mana, teruskanlah 10 malam terakhir. Ni boleh faham dah. Allah Rabbi. Ada juga ulama seperti Sahibu Tanbih radhiyallahu anhu, dia kata huruf Lailatul Qadar ada berapa huruf? 9 huruf. Maka Lailatul Qadar tu dalam surah ada sebut 3 kali dalam surah Inna Anzalna tu. Lailatul Qadar sebut 3 kali, 3 kali 9 keluar berapa? 27. Ada ulama kira macam tu. Ada juga Ibnu Abi Hurairah. Dia kata apa dia? Masa aku balik tidak luput bagi diriku mendapat Lailatul Qadar. Maka ulama ada mengira kalulah awal Ramadan hari tarikh hari sekian, maka Lailatul Qadar hari berikut. Antaranya ulama kira macam ni. Kalulah awal Ramadan hari Isnin, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada 21. Kalau awal Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar jatuh pada 27. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh 29. Kalau awal Ramadan jatuh pada hari Khamis, maka Lailatul Qadar 25 hari bulan, 25 Ramadan. Kalau awal Ramadan hari Jumaat, maka 27 lah Lailatul Qadar. Maka kalau awal Ramadan hari Sabtu, maka jatuh Lailatul Qadar pada 23. Wallahu a'lam lah. Ini hanya kiraan ulama. Jadi tahun ni kita jatuh berapa bulan ni? 22 hari lah. Hari Khamis. Oh, jatuh pada 23 Lailatul Qadar. Bukan. 25. Ni. Allah, sibuk pula hari tu. Ini hanya kiraan ulama. Cumanya banyak ulama memilih pada tarikh 27. Jadi walhasilnya nak beritahu kepada kita apa dia, daripada kesimpulan malam Lailatul Qadar. Saya banyak lagi nak beri pendedahan Lailatul Qadar ni, cuma masa tak mengizinkan. Tak apalah. Sebagai kesimpulannya, yang pertama nak cerita pada kita surah Al-Qadri ni ialah nak cerita tentang turunnya Al-Quran, iaitu pada malam Lailatul Qadar. Quran tujuan diturun untuk hudan linnas, beri petunjuk pada manusia. Kerana sebelum Quran diturun, masyarakat jahiliah Arab waktu itu punya perangai jahiliah. Dia buat ikut suka dia saja. Sembah dia berhala, dan pada waktu itu dia menganggap perempuan ni semua menjadi hak milik dia. Anak dia sendiri pun yang dikata orang panggil haram makan anak ni pun menganggap hak dia juga, dan anak orang lain pun dianggap hak dia punya juga, dan bini orang lain pun menganggap hak dia juga. Maka pada zaman itu sebelum turun Quran berlakulah pergaduhan, pertengkaran tiap-tiap hari. Maka setelah turun Al-Quran, Allah Ta'ala pun hudan linnas, beri petunjuk pada manusia. Pada waktu itulah Allah Ta'ala pun beri cahaya Islam. Makalah beransur-ansur pun pakai ikut Islam. Maka kalau kita nak buat satu benda, kena ikut Quran, dan rebutlah kita malam Lailatul Qadar, insya-Allah, supaya kita doa. Nabi kata apa dia? Pernah Siti Aisyah bagi tahu, ya Rasulullah, jikalau aku bertemu malam Lailatul Qadar, apa yang patut aku guna buat? Apa yang patut aku guna buat? Kata Nabi SAW, bacalah doa ni, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca doa tu, iaitu mendapatkan ampunan. Apa paling hidup ni? Iaitu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting, sebelum Ramadan Nabi ajar baca doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bila masuk bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Minta pengampun dengan Allah Ta'ala. Semoga tahun ini kita bertemu Ramadan dan Allah ampunkan dosa kita supaya kita mati dalam husnul khatimah. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah bulan depan kita bertemu lagi. Bulan depan, minggu depan lah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna bi rahmatika ya rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.